Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama di dalam masalah solat berjemaah. Telah kita mengetahui bahawasanya di sana ada beberapa adab atau beberapa sunnahnya di dalam kita mendirikan solat berjemaah. Antara lain, kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Antara lain, kita mengetahui apabila seseorang itu solat berjemaah, hendaklah makmum mengikuti pergerakan imam. Tidaklah boleh makmum itu mendahului imam, dan bahkan bukan hanya tidak boleh mendahului imam, makmum juga tidak digalakkan bahkan bergerak bersama-sama dengan pergerakan imam. Jadi antara lain para jemaah yang dirahmati Allah, telah kita kupaskan bersama kalau dalam masalah pergerakan kita mengetahui bahawasanya sunnahnya adalah makmum hanya bergerak selepas imam bergerak. Maksudnya telah kita kupaskan bersama pada pertemuan kita yang lalu, makmum tidak boleh melaungkan bertakbiratul ihram kecuali selepas imam bertakbiratul ihram. Makmum tidak boleh mendahului imam. Dan bukan hanya tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga, tidak harus juga bergerak bersamaan dengan imam. Bahkan sunnahnya makmum itu harus bergerak selepas imam sempurna bergerak. Fa'idha kabbara fakabbiru. Sekiranya imam telah bertakbir, maka takbirlah kalian. Fa'idha raka'a farka'u. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah kalian. Fa'idha sajada fasjudu. Apabila imam telah sujud, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjud. Janganlah kalian sujud sehingga imam telah sujud. Dengan arti kata yang lain, telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu bahawasanya pergerakan imam dan makmum ini, katakan ini imam, ini makmum, ketika imam berdiri, makmum berdiri. Ya, imam rukuk, Allahu Akbar, baru makmum rukuk. Imam selepas rukuk baru makmum rukuk. Imam bangun berdiri, Sami Allahu liman hamidah, baru makmum bangun berdiri, Rabbana walakal hamd. Imam sujud, Allahu Akbar, dahi imam dah kena bumi, dah kena lantai, dah kena sejadah, Allahu Akbar, baru makmum mula bergerak sujud, Allahu Akbar. Imam bangun, Allahu Akbar, dah duduk, baru makmum Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, imam dah sujud, baru makmum sujud. Allahu Akbar, imam dah berdiri, baru makmum berdiri. Itulah perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Maka sewajarnya apabila kita mendirikan solat berjemaah, hendaklah kita ikut tata cara, sunnah-sunnah sedemikian. Moga-moga kita bukan hanya mendapat ganjaran fadilat solat berjemaah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengikat hati-hati kita, menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman antara imam dan makmum. Bukan hanya demikian, moga-moga kita juga dapat menghayati ibadah solat kita, solat dengan khusyuk mengikuti imam. Jadi ingat para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah saya sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, ramai jemaah silap kerana mereka sangkakan bahawasanya selagi mana makmum bergerak selepas imam bergerak, okey. Tidak. Mereka menyangkakan kalau imam rukuk, jadi mereka selama mana mereka tidak bersamaan dengan imam atau tidak mendahului imam dah okey? Jawapannya pun tidak. Jadi mereka sangkakan makmum sujud, mereka sujud, okey? Jawapannya tidak. Sempurnanya adalah makmum dah sujud, seperti mana saya sebutkan, dahi dah kena lantai, dahi dah kena bumi, baru imam dah sujud, dahi imam dah kena bumi, barulah makmum bergerak, baru makmum mula bergerak untuk sujud. Ingat, fa'idha raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Apabila imam itu rukuk, hendaklah kalian rukuk, dan jangan kalian rukuk sehingga imam telah sempurna rukuk. Wa idza sajada fasjudu.
wala tasjudu hatta yasjud. Apabila imam telah sujud, maka hendaklah kalian sujud. Jangan kalian sujud sehingga imam sempurna sujud. Jadi moga-moga dapat kita menghayati perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu sebagai ulangan sedikit sebelum kita masuk perbincangan seterusnya hari ini. Perbincangan kita hari ini daripada kitab Fiqh Sunnah muka surat 17. Ya. Dalam bab I, penulis mengatakan sempat berjemaah bersama imam. Tajuk kita hari ini mengenai masih lagi dalam sekitar persoalan dan perbincangan solat berjemaah, baik mengenai bab seterusnya. Barang siapa yang sempat mengikuti imam dalam solatnya, hendaklah dia terus bertakbiratul ihram sambil berdiri, lalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imam pada ketika itu. Seseorang tidak dianggap sempat mengerjakan satu rakaat, melainkan dia sempat mengerjakan rukuk bersama imam, sama ada dia sempat rukuk secara sempurna bersama imam ataupun hanya sekadar membungkuk sehingga kedua tangannya sempat memegang kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya bangkit daripada rukuk. Baik, apa persoalan kita di sini? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Perbincangan kita adalah mengenai kita sedang kupaskan tentang bab solat berjemaah. Alhamdulillah. Masalah solat berjemaah ini, kadang-kala seseorang itu datang lewat. Seorang itu masbuk. Orang yang datang lewat, makmum yang datang lewat sedangkan imam dah mula solat, dia dikatakan masbuk. Kita lihat, kadang-kala kita, ramai di antara kita dah mengetahuilah, Alhamdulillah. Tetapi setakat ulang kaji, dan juga bagi mereka-mereka yang mungkin kurang faham. Kalau kita datang lewat, kita datang, imam dah baca suratul Fatihah. Jadi, bagaimana kita nak kira sebagai kita dapat rakaat tersebut? Kadang-kala, ada sebahagian jemaah datang lewat. Jadi kita lihat ya, orang yang solat berjemaah ini ada berbagai-bagai. Ada yang dapat solat bersama-sama imam. Imam mula solat, dia datang bersama-sama imam, Allahu Akbar, imam takbir, dia pun Allahu Akbar, dapat bersama imam. Ada sebahagian orang, dia datang, katakanlah imam solat maghrib. Ya, solat dibaca dibaca dengan secara kuat. Ya, jadi kita dapat dengar baca imam. Ada yang imam dah solat, dah baca suratul Fatihah, baru dia datang Allahu Akbar. Ini satu lagi senario. Ada makmum datang lewat. Imam dah baca suratul Fatihah, dah baca surah selepas suratul Fatihah, dah baca surah Al-Ikhlas katakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru jemaah datang, Allahu Akbar. Lalu imam pun rukuk, Allahu Akbar. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Adakah makmum nak kena baca suratul Fatihah atau tidak? Akan kita kupaskan nanti selepas bab ini. Perbincangan kita sekarang ini adalah, adakah makmum ini dia dikira dapat solat jemaah tadi? Dapat rakaat tersebut dikira satu rakaat ke tidak? Jadi katakan, kalau imam Allahu Akbar rukuk, dia pun datang, makmum baru datang Allahu Akbar, sempat rukuk bersama imam, dapat dia rakaat tersebut. Kalau seorang imam itu sedang rukuk, kemudian ada jemaah datang lain, ada satu orang jemaah datang, lalu imam ini sami Allahu liman hamidah, baru jemaah ini datang Allahu Akbar, dia dapat bersama imam ketika iktidal, berdiri iktidal sami Allahu liman hamidah, dia dapat bersama imam. Kalaulah dia datang, makmum yang datang lewat, dia datang tak dapat rukuk bersama imam, dia hanya dapat iktidal atau selepas iktidal, makmum tadi terus ikuti imam tersebut. Akan tetapi, rakaat tadi tidak dikira bagi makmum. Makmum tak kira dapat satu rakaat. Bilakah cut off supaya makmum dapat dikira satu rakaat? Cut off-nya adalah di mana kalau makmum datang, imam sedang rukuk, makmum datang, sempat rukuk bersama imam, dapat satu rakaat. Walaupun makmum tadi tak baca suratul Fatihah, walaupun makmum ketika rukuk tadi,
makmum tak sempat baca subhana rabbiyal azim 3 kali, tak mengapa. Selagi mana makmum dapat rukuk bersama imam, maka dia dikira dapatlah rakaat itu dikira 1 rakaat. Akan tetapi, kalaulah makmum datang, imam pun bangun daripada rukuk, makmum datang, imam dah bangun daripada rukuk, makmum Allahu Akbar, dapat bersama rukuk, dapat iktidal bersama imam, bagi makmum tak dikira 1 rakaat. Nanti dah habis, imam dah beri salam, makmum memandangkan yang rakaat ni tak dikira 1 rakaat, makmum kena sempurnakan 1 lagi rakaat. Maka begitu juga, kalau imam selepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu imam pun sujud. Apabila imam sujud, datang satu lagi jemaah datang, lewat, masbuk. Lalu dia Allahu Akbar, terus sujud. Memandangkan dia dapat the join imam ketika sujud, dia dapat rukuk tak? Dia tak dapat rukuk bersama imam. Memandangkan tak dapat rukuk bersama imam, rakaat ini tak dikira. Bagi imam, rakaat pertama, bagi dia tak dapat rakaat pertama, jadi tapi dia tetap duduk ikut bersama imam. Imam sujud, dia sujud, imam Allahu Akbar, pergi rakaat kedua. Bagi imam rakaat kedua, bagi makmum yang lewat tadi, Allahu Akbar, bagi makmum tetap masih dikira rakaat pertama kerana yang tadi tidak dikira 1 rakaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, memudahkan untuk kita memahami makmum yang datang lewat. Bilakah makmum itu dikira mendapat rakaat tersebut? Dia dikira mendapat rakaat tersebut hanya kalau sekiranya makmum tadi dapat rukuk bersama imam. Berapakah kadar lama rukuk bersama imam? Kadarnya adalah sekitar ucapan subhanallah. Dia dapat makmum rukuk, imam rukuk, makmum datang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum datang ketika imam sedang rukuk, makmum datang lewat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka dengan demikian dapatlah makmum 1 rakaat. Kadarnya adalah dapat ucapan subhanallah. Maksudnya dapat makmum tadi tumak ninah bersama imam. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Saya nak perbetulkan sedikit. Dalam kitab kita, dia penulis mengatakan, jadi kita lihat di sini deh, perbincangan kita di manakah makmum dikira mendapat 1 rakaat tersebut. Jadi penulis mengatakan, barang siapa yang sempat mengikuti imam dalam solatnya, hendaklah dia terus bertakbiratul ihram sambil berdiri, lalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imam pada ketika itu. Seseorang tidak dianggap sempat mengerjakan 1 rakaat, melainkan kecuali dia sempat mengerjakan rukuk bersama imam. Jadi kita lihat di sini penulis katakan dia tak dikira mendapat 1 rakaat kecuali kalau dia dapat rukuk bersama imam. Sama ada dia sempat rukuk secara sempurna bersama imam ataupun hanya sekadar membungkuk sehingga kedua tangannya sempat memegang lututnya. Jadi kalau sekiranya dia tu lutut Allahu Akbar, imam dah rukuk, dia pun datang makmum datang lewat Allahu Akbar, dapatlah dia 1 rakaat tersebut. Jadi apabila lutut tangannya sampai ke lututnya, maksudnya dah dikira dapat 1 rakaat. Yang dimaksudkan dengan rukuk tu para jemaah, sebenarnya rukuk yang sempurna adalah kita mengetahui apabila seseorang itu rukuk di mana dia pun pinggang dia straightkan, jadi macam 90 degrees begitu, tangannya letak ke lutut. Itu dikirakan rukuk yang sempurna. Tetapi rukuk yang dikatakan sah rukuk adalah dia membungkukkan sedikit. Kita berdiri straight, kemudian kita sami Allahu Akbar, kita bungkukkan sedikit, dah sempurna, dah kira rukuk. Walaupun tak sempurna tangan kita kena lutut. Itu dah kira rukuk dah. Jadi apabila tangan kita kena lutut, dah kira lagi menyempurnakan rukuk kita tadi. Jadi dengan demikian para jemaah, once apabila seseorang itu telah dapat rukuk bersama imam, nescaya dikiralah 1 rakaat baginya. Hanya sekadar membungkuk sehingga kedua tangannya sempat memegang kedua lututnya sebelum imam mengangkat tangan. Mengangkat kepalanya bangkit daripada rukuk. Ya, selagi mana imam belum bangkit daripada rukuk, dapatlah kita rakaat tersebut. Dalilnya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu datang, yang bermaksud, jika kamu datang untuk mengerjakan solat ketika kami sedang sujud, maka sujud. Jadi Rasulullah mengatakan, idza ji'tum ila solati wa nahnu sujudun fasjudu. Apabila kalian datang sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah. Fasjudu. Wala ta'duha syai'ah. Dan jangan melakukan perkara-perkara yang lain. Maka sujudlah, jangan kamu menghitungkan satu rakaat. Dan jangan kamu, maksudnya kalau sekiranya kita datang, jemaah datang, sedangkan imam sedang sujud, maka sujudlah. Memandangkan makmum datang ketika imam sedang sujud, tak dikira sebagai satu rakaat. Wala ta'udduha syai'ah. Jangan kamu kira rakaat itu sebagai satu rakaat. Wa man adraka raka'atah, dan barang siapa yang dapat rukuk bersama kami, faqad adraka shalah, maka dikira mendapat rakaat tersebut. Jadi seseorang itu hanya dikira dapat rakaat itu kalau dia dapat rukuk bersama imam. Demikianlah perkara yang telah kita sebutkan. Makmum yang masbuk dikehendaki mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam, maka hendaklah dia duduk bersama imam pada tasyahud akhir dan membaca tasyahud, dan tidak boleh berdiri sebelum imam mengucapkan salam. Selepas imam mengucapkan salam, hendaklah dia bertakbir ketika berdiri dan menyempurnakan rukun atau rakaat solat yang tertinggal. Baik, memandangkan penulis bincangkan mengenai masbuk, baik, kita bincangkan sedikit sebanyak sekitar jemaah yang masbuk. Jadi kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tidak memulakan solat bersama imam. Jadi dia tak memulakan solat bersama imam, dia datang lewat. Jadi bagaimana hukumnya telah kita kupaskan. Kalau dia datang dapat rukuk bersama imam, dapatlah rakaat itu. Dia datang imam dah habis rukuk, maka dia tak dapat kira rakaat tersebut. Demikian para jemaah. Jadi masalahnya adalah, kalau sekiranya dia tak dapat rakaat itu, jadi macam mana? Jadi imam dah buat second rakaat, bagi dia hanya first rakaat. Imam dah buat third rakaat, bagi dia second rakaat. Semua kelakuan imam ataupun semua pergerakan imam dan perbuatan imam, makmum mesti tetap mengikutinya. Jadi bagi makmum, aku baru buat 2 rakaat. Bagi imam dah 3 rakaat. Kalau katakan imam solat maghrib, nescaya apabila imam rakaat ketiga, imam lepas sujud, imam pun duduk tasyahud akhir. Makmum pun duduk tasyahud akhir. Maka imam dah baca tasyahud, dah duduk tasyahud akhir dan duduk membaca tasyahud akhir, makmum pun baca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bagi makmum rakaat kedua, tetapi baca saja. Selepas baca tasyahud sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau imam belum bangun, makmum jangan bangun. Jadi apabila memandangkan imam dah rakaat ketiga, makmum baru rakaat kedua. Kemudian imam pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum berdiri sempurnakan rakaat yang ketiga bagi makmum kerana makmum tertinggal. Bilakah makmum berdiri? Makmum hanya berdiri selepas imam sempurnakan salam yang kedua. Salam yang pertama wajib, rukun. Salam yang kedua sunat. Jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum jangan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah 2 kali salam, makmum ada 2 jenis makmum. Satu makmum yang dapat solat bersama-sama imam, satu lagi makmum yang solat lewat, yang masbuk. Yang dapat bersama-sama imam, lepas imam salam, dia pun salam, habis solat dia. Habis solat beliau. Yang datang lewat masbuk, lepas imam salam yang kedua, baru dia bangun, sempurnakan satu lagi rakaat. Kerana awak datang lewat. Awak datang lewat, awak datang ketika rakaat pertama tetapi lewat tak dikira. Ada pula jemaah yang lain yang datang lewat, lagi lewat. Yang kawan dia datang rakaat pertama tak kira, ada yang datang rakaat kedua
pada rakaat kedua imam dan imam dah habis rukuk. Jadi ketika rakaat kedua pun tak kira. Maka nescaya disempurnakan lagi 2 rakaat. Demikian para jemaah. Jadi orang jemaah yang solat bersama-sama imam, kita mengetahui dia tidak boleh bergerak sampailah imam sempurna pergerakan. Jadi dalam bab beri salam juga, bilakah makmum beri salam? Makmum hanya beri salam selepas imam beri salam yang kedua. Jadi kita solat belakang imam. Katakan kita solat bukan masbuk, kita dapat solat bersama-sama imam. Apabila imam Assalamualaikum warahmatullahi, imam Assalamualaikum warahmatullahi, selepas imam salam yang kedua, baru makmum beri salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi makmum yang belakang lagi, yang solat yang masbuk, selepas imam beri salam yang kedua, baru dia bangun untuk sempurnakan rukun-rukun yang lain. Rakaat-rakaat yang dia tertinggal. Demikian para jemaah. Baik. Kalau sekiranya ada yang bertanya, Ustaz, saya solat Isyak. Okey. Awak solat Isyak, awak dapat solat, seseorang itu join solatnya bersama imam pada rakaat yang terakhir. Imam rakaat yang keempat, baru dia datang masuk. Dan dia dapat rukuk bersama imam. Memandangkan dia dapat rukuk bersama imam, makmum pun rukuk bersama imam. Memandangkan makmum dapat rukuk bersama imam, ada tak dikira di sini? Ya. Rakaat itu dikira bagi makmum. Dia dapat rukuk bersama imam, nescaya rakaat itu rakaat pertama. Tetapi imam dah rakaat keempat. Memandangkan imam dah rakaat keempat, selepas sujud yang kedua, imam akan duduk tasyahud akhir. Memandangkan imam duduk tasyahud akhir, dia pun duduk tasyahud. Ikut imam. Tetapi yang makmum ni baru rakaat pertama. Baik, tak mengapa. Imam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum ini bangun berdiri. Bagi makmum ini, once dia berdiri, dia rakaat kedua. Persoalan, memandangkan makmum baru rakaat kedua, jadi ketika makmum nak, ni rakaat kedua ni nak tasyahud awal ke tidak? Tadi dah baca tasyahud. Jawapannya ya. Dia tetap membaca tasyahud. Kerana yang baca tasyahud tadi, awak rakaat pertama awak baca tasyahud. Baca tu sebab ikut imam. Tak kira sekarang awak rakaat kedua, awak tetap kena membaca tasyahud awal sekali lagi. Jadi awak baca tasyahud awal, kemudian bangkit rakaat ketiga, rakaat keempat, baru baca tasyahud akhir. Demikian para jemaah. Baik. Ada pula bertanya, Ustaz, saya ikut imam. Imam rakaat keempat. Saya masbuk. Saya rakaat pertama atau kedua atau ketiga. Imam lepas tasyahud, dia akan beri salam. Saya lepas ini, saya akan bangkit nak sempurnakan rakaat-rakaat tertinggal. Bagaimana cara duduk saya? Okey, baik. Makmum yang duduk di belakang, yang lewat, yang masbuk, bagi imam tasyahud akhir. Bagi makmum bukan tasyahud akhir. Dia duduk tasyahud itu kerana mengikuti imam. Tetapi selepas ini dia tetap akan bangun. Seperti mana kita mengetahui, tata cara duduk tasyahud ada beberapa cara sunnahnya. Ada duduk iftirash dan ada duduk tawarruk. Duduk iftirash adalah duduk seperti mana kita duduk tasyahud awal atau seperti mana kita duduk antara dua sujud. Itu duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk adalah cara duduk seperti mana kita duduk tahiyat akhir. Jadi yang tahiyat akhir yang kita duduk di mana punggung kita duduk di lantai, itu namanya duduk tawarruk. Kalau kita duduk tahiyat awal, duduk kita duduk antara dua sujud, punggung kita duduk atas kaki, itu duduk iftirash. Jadi persoalan, kalaulah imam rakaat terakhir, rakaat keempat, sedangkan makmum baru rakaat pertama, kedua atau ketiga. Jadi ketika imam duduk tasyahud akhir, imam duduk tawarruk, makmum adakah nak duduk tawarruk seperti tahiyat akhir atau duduk iftirash? Jawapannya, makmum duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Jadi jawapannya, duduk iftirash tu macam mana? Duduk seolah-olah dia duduk antara dua sujud atau duduk seolah-olah dia duduk tasyahud awal. Ya? Jadi walaupun imam tahiyat akhir, kerana dia masbuk, lepas ni dia nak kena bangun, maka dia duduk tahiyat awal. Jadi kalau dia seseorang itu hanya duduk tawarruk,
Yang ini duduk tata cara tahiyat akhir kalau dia berada atau dia duduk ketika tasyahud akhir. Barulah dia duduk tawarruk di mana punggungnya diletakkan ke bumi. Demikian para jemaah. Jadi duduk tawarruk itu adalah duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir, duduk yang terakhir lepas tu beri salam. Memandangkan dia nak bangun lagi, kalau dia duduk punggung ke bawah, dah sukar nak bangun. Jadi atas demikian, apa juga duduk di mana dia akan bergerak sekali lagi, maka dia jangan duduk punggungnya ke bawah, tetapi dia duduk seolah-olah tasyahud awal. Wallahu alam bisawab. Demikian para jemaah, beberapa perkara-perkara yang berhubung kait dalam masalah solat seseorang itu yang datang lewat dan dikira sebagai solat makmum yang masbuk. Ada perkara-perkara yang lain akan kita kupaskan nanti. Sekiranya di antara kita ada soalan, boleh tulis dulu di ruang komen, akan saya jawab nanti selepas kita habis perbincangan, insyaAllah. Baik. J adalah perkara-perkara yang membolehkan seseorang meninggalkan solat berjemaah. Kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, solat berjemaah sangat dituntut dan ianya itu adalah sunat muakkadah. Ianya adalah satu sunnah yang sangat dituntut. Seperti mana yang telah kita maklumi bahawasanya dalam sebuah hadis yang telah kita baca sebelum ini, kalau diberi pilihan Nabi SAW, kalau dapat nak kumpulkan kalau dapat Nabi nak panggil seseorang untuk laungkan azan, kemudian Nabi tidak mahu solat berjemaah bersama dengan berjemaah bersama para sahabat, supaya Nabi nak cari rumah-rumah orang-orang yang tak solat berjemaah, dan Nabi kerapat nak bakar rumah-rumah sedemikian. Bab mubalaghah untuk menjelaskan betapa pentingnya solat berjemaah. Jadi kita mengetahui para sahabat semua bersama-sama Nabi SAW tunaikan solat fardu dalam keadaan berjemaah. Dalam hal konteks sedemikian, apakah sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu untuk tidak tunaikan solat berjemaah? Jadi kita tahu solat berjemaah itu dituntut, sangat dituntut. Para sahabat mendirikan solat bersama-sama dengan Nabi SAW, sehinggakan dalam peperangan sekalipun, dalam ketika para sahabat berjihad sekalipun, ada solat jemaah yang disebutkan solatul khauf, solat dalam keadaan takut dan sebagainya. Menunjukkan betapa penting solat berjemaah, sehingga dalam keadaan di kencah peperangan pun kita tetap dituntut mendirikan solat berjemaah. Maka dalam hal sedemikian, apakah sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu tidak mendirikan solat berjemaah? Baik. Antara perkara-perkara yang seseorang itu diberikan keringanan untuk tidak mendirikan solat berjemaah adalah sebagai berikut. Pertama dan kedua, penulis mengatakan, disebabkan udara yang teramat sejuk dan turunnya hujan yang lebat. Jadi kalau sekiranya ketika kita kena lihat para jemaah, para sahabat Nabi SAW dan para sahabat mendirikan solat berjemaah di masjid, dan pada ketika zaman Nabi, masjid Nabi itu hanya berlantaikan tanah sahaja. Tak ada kapet, tak ada simen seperti zaman sekarang ini. Hanya tanah sahaja. Jadi kalau ketika hujan lebat tu macam mana, agak-agak berlumpur dan sebagainya. Demikianlah halnya. Maka dengan demikian, kalau dalam keadaan hujan lebat dan dalam keadaan yang teramat sejuk yang boleh memudaratkan seseorang, nescaya dia diberi keringanan untuk tidak mendirikan solat berjemaah. Jadi kita lihat ya, di zaman Nabi, antara sebab-sebab yang para ulama sebutkan membolehkan seseorang tidak mendirikan solat berjemaah kalau dalam keadaan yang amat sejuk, katakan keturun snow, ataupun dalam keadaan hujan lebat yang boleh memudaratkan, memberatkan, masyakkah, menyusahkan, timbulnya masyakkah, timbulnya kesukaran bagi para jemaah, maka gugurlah tuntutan solat berjemaah. Kemudian kita renungkan diri kita. Agak-agak kita hujan lebat ke, tak hujan lebat ke, tak rasa tuntutan untuk mendirikan solat berjemaah di masjid kadang-kadang. Jadi itu sesuatu yang untuk kita cuba renungkan dan cuba kita usahakan, terutama sekali bagi kaum muslimin, untuk beristiqamah mendirikan solat berjemaah di masjid. Baik. Dari antara dalilnya adalah
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW bahawasanya annahu kana ya'muru munadiya fayunadi bis salat yunadi sallu fi rihalikum fi lailatil barida al-mutirah fi safar. Ya, baik. Jadi Nabi SAW ketika baginda SAW musafir dan sebagainya, ketika hujan lebat, jadi kita lihat dalam azan tu muazzin akan melongkan selepas Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muazzin akan membaca hayya 'alas salah. Muazzin Bilal akan melongkan hayya 'alas salah, marilah solat. Betul tak? Jadi muazzin atau Bilal ketika laungkan hayya 'alas salat tu maksudnya marilah solat. Akan tetapi ketika hujan lebat, Nabi SAW akan mengarahkan, akan menyuruh Pak Bilal tadi, muazzin tadi, jangan baca hayya 'alas salat. Kerana apa? Kerana hujan lebat. Kalau awak baca hayya 'alas salat, kita panggil orang untuk mendirikan salat berjemaah. Jadi ketika hujan lebat, di sini kita lihat hadisnya. Nabi SAW menyuruh muazzin laungkan sallu fi rihalikum. Solatlah kalian di rumah-rumah kalian, di khemah-khemah kalian. Sallu fi rihalikum. Jadi para jemaah pun solat di khemah-khemah mereka. Jadi kita lihat di sini, para sahabat umat Islam menghayati laungan azan. Setiap satu kata tu difahami dan ditaati. Sehingga apabila dilaungkan hayya 'alas salah, marilah solat, hayya 'alas salah, tinggalkan apa juga yang kita lakukan, kita pun dirikan solat. Kalau di Arab Saudi, mereka tutup kedai-kedai, pergi ke masjid. Contoh, para sahabat tinggalkan apa juga perkara, tinggalkan lalu pergi solat berjemaah. Ini dia. Akan tetapi kalau dalam keadaan hujan lebat, macam mana solat berjemaah? Nescaya muazzin tidak laungkan hayya 'alas salat, tetapi laungkan sallu fi rihalikum. Solatlah di khemah-khemah kalian. Ataupun sallu fi buyutikum. Solatlah di rumah-rumah kalian. Di sini dapat kita renungkan para jemaah. Dan alhamdulillah kita dapat renungkan dalam bab ini pernah di negara Singapura dan di negara Malaysia terutama sekali ketika wabak ini di mana masjid-masjid ditutup, nescaya pada ketika itu laungan sebahagian masjid dia tak kata hayya 'alas salah, akan tetapi disebutkan atau dilaungkan dia tak sebutkan hayya 'alas salat, tetapi disebutkan sallu fi buyutikum. Solatlah di rumah-rumah kalian. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau disebutkan hayya 'alas salah, kemudian kita pun pergi ke masjid, dia tak dilarang kita masuk masjid. Pasal awak yang panggil saya. Awak kata tadi hayya 'alas salah. Saya datang masjid, awak tak benarkan saya masuk masjid. Macam mana? Maka saya kena perbetulkan. Jangan sebut hayya 'alas salah. Di zaman Nabi SAW, ketika tak adanya solat berjemaah, Nabi SAW menyuruh para sahabat atau muadzin laungkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Maka kita dengar solatlah di rumah-rumah kalian, maka kita pun solat di rumah kita, tidak pergi ke masjid. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dari Jabir katanya, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Jabir menceritakan mereka pernah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir. Famutirna, lalu pada ketika itu pun hujan turun. Faqala li yusalli man syaa minkum fi rahlihi. Maka Nabi SAW menyebutkan, hendaklah kalian barang siapa yang menginginkan, bolehlah solat di tempat kemah-kemah kalian, di tempat rumah-rumah kalian, kemah-kemah kalian. Ini contoh para jemaah. Jadi ini menunjukkan dalil kalau ketika hujan lebat di mana akan timbulnya masyaqqah, maka diperbolehkan bagi makmum
untuk tidak mendirikan solat berjemaah bersama Nabi SAW di masjid, akan tetapi diperbolehkan mendirikan solat di kemah-kemahnya sendiri-sendiri atau mendirikan solat di kemah masing-masing berjemaah di kemah masing-masing. Dan kita kalau ketika hujan lebat sedemikian, kita boleh tunaikan solat berjemaah di rumah. Dan kalau demikian, kalau tak hujan lebat, bolehlah sebaiknya kita mendirikan solat di masjid kalau diizinkan mendirikan solat di masjid dalam keadaan wabak ataupun di luar wabak. Selepas wabak ini, bolehlah kita mengusahakannya, insya-Allah. Hadis berikutnya. Dari Ibnu Abbas katanya, beliau berkata kepada muadzin ketika hujan turun. Ketika hujan turun, beliau Ibnu Abbas mengatakan kepada muadzin, kamu hendaklah mengucapkan, setelah kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selepas ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah kamu meneruskan dengan laungan hayya 'alas solah. Janganlah kamu membaca hayya 'alas solah. Jangan laungkan hayya 'alas solah. Tetapi sebagai gantinya sebutlah hayya 'alas solah. Sebentar ya. Faqala fala taqul hayya 'alas solah. Qul sallu fi buyutikum. Ya, di bawah tu ada silap. Ini terjemahannya ada silap. Jadi Ibnu Abbas menceritakan annahu qala li muadzinihi fi yaumil matar. Bahawasanya Ibnu Abbas memberitahu kepada muadzinnya pada hari turunnya hujan, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selepas engkau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas salah. Janganlah engkau sebutkan hayya 'alas salah. Qul, akan tetapi katakanlah, qul sallu fi buyutikum. Katakanlah, solatlah kalian di rumah kalian. Jadi ini menunjukkan dalil. Kalau dalam keadaan hujan lebat, ini menunjukkan dalil. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, di mana umat Islam tidak boleh pergi ke masjid atau di mana diberi kebenaran, kelonggaran untuk tidak mendirikan solat di masjid, atau ketika masjid ditutup, tidak dibenarkan orang datang, atau sebab-sebab tertentu, maka laungan azan sunnahnya bukanlah disebutkan hayya 'alas solah, akan tetapi sebutlah sallu fi buyutikum. Solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi maksudnya laungan azan yang lain semua sama seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Contoh. Jadi maksudnya selepas kita mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tak sebut hayya 'alas solah, tetapi solatlah di rumah-rumah kalian. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Qala faka'anna an-nasa istankaru dhalik. Apabila sebahagian sahabat mendengar Ibnu Abbas melakukan demikian, apa sahaja disebutkan sallu fi buyutikum? Ada sebahagian sahabat-sahabatnya tidak merasa tenang, tak merasa aman. Ni apa ni? Apa yang dilakukan? Faqala atajabuna min dha, adakah kalian merasa takjub, merasa hairan dengan apa yang aku lakukan? Faqad fa'ala dha man huwa khairum minni. Ibnu Abbas mengatakan, adakah kalian merasa takjub, merasa hairan dengan apa yang aku lakukan? Ketahuilah perkara ini telah dilakukan oleh seseorang yang lebih baik, lebih afdal daripada diriku. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan perkara itu. Innal jama'ata azmatun wa inni karihtu an akhrijkum fatamshu fil tini wa dah. Padahal perkara ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yakni Nabi SAW. Memang solat berjemaah merupakan satu keharusan, satu tuntutan. Tetapi aku tidak suka menyuruh kamu keluar sambil berjalan di atas lumpur dan kotoran. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, kebenaran, kelonggaran yang diberikan oleh Nabi SAW.
Cuma ada orang kata, Ustaz, di zaman Nabi, memandangkan rumah Nabi, masjid-masjid Nabi hanyalah berlantaikan tanah, pastilah ada lumpur dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan masjid kita. Masjid kita sekarang dah bersimen, berkapet, berekon lagi. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya dalam keadaan sekarang ini masjid kita memang tak dinafikan, bersimen, berkapet dan sebagainya, kita tetap boleh mendirikan solat di masjid. Kalau di luar musim wabak ini, silakan boleh kita mendirikan solat di masjid. Akan tetapi memandangkan musim wabak ini, sebahagian masjid ditutup dan tidak dibenarkan mendirikan solat di dalam masjid, maka sunnahnya adalah di mana muazzin jangan memanggil orang ke dalam masjid tetapi menyuruh para jemaah mendirikan solat di rumah masing-masing. Dalam riwayat menurut lafaz Imam Muslim, anna Ibn Abbas amara muadzinahu fi yaumil jum'ah fi yaumin matar. Dalam riwayat Imam Muslim pula, lebih sesuatu yang perlu kita renungkan. Ibnu Abbas menyuruh muadzin tadi, dalam riwayat Imam Muslim itu, Ibnu Abbas menyuruh muazzin tidak melaungkan hayya 'alas salat tapi melaungkan sallu fi buyutikum. Itu adalah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat di mana pada keadaan hujan. Jadi pada hari Jumaat ketika hujan, memandangkan ianya itu akan memudaratkan jemaah yang ingin mendatangi masjid mendirikan solat, maka atas dasar demikian muazzin ataupun Ibnu Abbas menyuruh muazzinnya tidak mengatakan hayya 'alas solat tetapi hanya menyebutkan sallu fi buyutikum. Dan para sahabat pada hari Jumaat, dan insya-Allah kita akan bincangkan nanti dalam bab solat Jumaat, antara sebab-sebab yang boleh gugur solat Jumaat adalah pada ketika hujan lebat atau ketika banjir dan sebagainya. Dalam hal sedemikian, ketika banjir atau sebagainya, kalau laungan pada hari Jumaat, disunahkan sebutlah sallu fi buyutikum. Baik, sambungan. Sebab-sebab lain yang dianggap sama dengan hujan dan sejuknya udara adalah udara yang teramat panas, keadaan yang gelap gelita atau takut dari aniaya orang yang zalim. Ibnu Battal berkata, semua ulama telah bersepakat bahawasanya meninggalkan solat berjemaah kerana hujan lebat, keadaan yang gelap gelita, angin yang kencang dan perkara-perkara yang serupa dengannya sememangnya dibolehkan. Jadi kalau para jemaah yang dirahmati Allah, atau apa juga sebab, contohlah ketika kita maksudnya kita berada di kampung, kemudian hujan lebat sampai banjir katakan, jadi pada ketika itu muazzin laungkan azan ketika selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan sebut hayya 'alas solat tetapi sebutlah sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Contoh, itu menunjukkan bahawasanya dia memahami agamanya. Dia memahami bila untuk membaca sesuatu dan bila untuk menukarnya, bila mengikut kebiasaan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan para jemaah, penulis mengatakan bukan hanya pada ketika hujan lebat, bukan hanya ketika musim sejuk sangat, tetapi contoh musim panas sangat pun diperbolehkan. Apabila kita katakan musim panas, kita kena memahami maksud panas dengan panas sangat. Kat negara kita ini, kat Singapura, kat Malaysia, ketika panas sangat, taklah seberapa panas sangat dengan keadaan panas sangat di zaman Nabi SAW. Kerana panas sangat kita rasa panas. Tetapi kalau panas sangat di zaman Nabi ataupun di Timur Tengah lah ya, saya menuntut ilmu di Timur Tengah selama 6 tahun ketika berada di luar negara. Ya, di luar negara tu ada musim sejuk, ada musim panas. Dan ketika musim panas tu memang panas sangat. Panas sangat itu kalau kita lihat, saya pernah kalau contoh musim panas tu, kalau kita naik kereta, antara buka tingkap dengan tutup tingkap lebih baik daripada buka tingkap. Panas sangatnya itu. Jadi kalau kita jalan itu, angin itu seolah-olah kita berdiri berhadapan dengan oven. Panas sangat.
baju kita boleh jadi keras, panas sangat. Ini contoh yang sebab tu orang yang buat contoh tu kalau mereka letak telur boleh masak. Memang kerana panas sangat keadaan sedemikian. Pernah satu ketika kawan saya ketika keluar daripada Masjid Nabi, dia tak teringat ataupun mungkin kasut dia hilang atau sebagainya, tak ada kasut. Jadi pada zaman itu kalau kita renungkanlah pada awal tahun 2000 atau akhir 1990s, kat luar Masjid Nabi tu, kat depan tu ada post office, ada kedai-kedai, masih ada kawasan situ. Dia setakat nak lari keluar daripada pintu masjid, nak menyeberangi untuk pergi ke kedai untuk beli slipper baru. Pada time dia sampai kat sana, kakinya tu dah ada air yang jadi ada air kat bawah kakinya tu kerana kepanasan sangat itu. Tu contoh para jemaah. Demikian halnya keadaan yang amat panas, di mana dalam hal-hal tertentu memandangkan dia itu boleh memudaratkan jemaah, maka diberi keringanan untuk tidak mendirikan solat berjemaah tetapi boleh mendirikan solat di rumah masing-masing. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga atas sebab-sebab ini kita boleh kiaskan, katakan suatu ketika yang cuaca yang amat memudaratkan, sebagai contoh ketika haze, ya. Ketika haze kat Melayu apa ya? Ketika haze, suatu ketika tu kalau kita tengok memang berjerebu. Memang jerebu bulan-bulan tertentu kat Singapura, kat Malaysia, Indonesia, memang jerebu. Dan jerebunya itu amat memudaratkan, boleh memberi kemudaratan sakit kepada para jemaah. Maka dalam hal sedemikian, seperti mana diberi keringanan untuk mendirikan solat di rumah ketika hujan lebat, ketika keadaan yang amat panas, begitu juga ketika berjerebu. Dan kini ketika wabak, maka kita diberi kebenaran untuk mendirikan solat di rumah kalau dia itu memberi kemudaratan kepada jemaah-jemaah yang lain. Begitu juga mereka-mereka yang sakit. Dah tahu awak tu sakit dan awak tu sakit boleh jangkitkan orang-orang yang lain, jangan pergi masjid, solatlah di rumah. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nokta ketiga. Disebabkan hidangan makanan telah tersedia. Baik. Antara sebab-sebab seseorang yang dibolehkan meninggalkan solat berjemaah adalah sekira hidangan telah tersedia. Kita lihat para jemaah, bagi seseorang contohnya tinggal berdekatan dengan masjid, sebelah surau, selalunya apabila dia nak tunaikan solat, kemudian nak tunaikan solat, laungan azan, dia pun keluar rumah tunaikan solat di masjid, di surau, alhamdulillah. Akan tetapi kali ini memandangkan dia ada tamu, kemudian tamu tu ni nak masak sekarang ke nak masak lewat, saya rasa kita mungkin masak awal lah, contohlah ya, dia baru masak pukul 11.30 masak, sempatlah pukul 12.30 untuk makan. Tetapi pada ketika tu masakan lewat katakan, kerana mungkin gas perlahan atau sebagainya, 12 tak masak, 12 suku tak masak, 12.30 tak masak, 12.45 tak masak, pukul 1 baru masak, contoh. Kemudian dah terhidang makanan, kemudian satu suku laungan azan, tetamu ada sini, makanan telah terhidang. Sunnahnya kalau makanan telah terhidang, makan dahulu, kemudian tunaikan solat. Itu sunnahnya. Akan tetapi, apabila kita sebutkan perkara ini, harus kita renungkan. Apabila makanan telah terhidang, memang sunnahnya kita utamakan makan, kerana bimbang-bimbang nanti kalau kita tak makan, zaman sesuatu keadaan tempat yang berbeza, kalau kita pergi solat, balik saja makanan telah dimakan kucing, makanan telah dimakan tikus, itu yang kita bimbangkan. Tetapi hari ini, kalaulah katakan, kalau sekiranya walaupun makanan telah terhidang, kemudian ini kita nak solat dulu ke nak makan dulu? Kalau kita tutup makanan kita, panasnya hilang ke tidak? Kalau kita tutup makanan kita, ada kucing ke anjing ke tikus akan makan? Ustaz, rumah saya mana ada tikus? Tak ada anjing, tak ada kucing. Atas dasar demikian, kita diberi pilihan. Walaupun makanan telah terhidang, memandangkan semua setuju untuk kita solat dahulu, lepas tu kita boleh makan, nak lipat-lipat katakan, dan tidak memberi kemudaratan, maka nescaya kita boleh, makanan telah terhidang, kita tutup balik. Boleh. Ya? Yang tak bolehnya makanan telah terhidang,
dah hidap, safra semua dah buka dah. Ini kalau nak kau balik, nak simpan balik, memberatkan, menyukarkan dan bahkan boleh merosakkan makanan. Kalau dalam hal yang boleh memberatkan, dalam hal yang boleh merosakkan makanan, dalam hal boleh timbul perkara-perkara yang tak diingini, maka pada ketika itu dibolehkan baginya untuk makan dahulu, kemudian baru mendirikan solat. Walhamdulillah. Nokta yang keempat, disebabkan desakan untuk membuang air besar atau buang air kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Baik. Satu lagi perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh diberi keringanan untuk meninggalkan solat berjemaah adalah ketika dia dah tak tahan sangat nak buang air besar atau buang air kecil. Maksudnya apa? Baiklah, kita nak pergi masjid, kita dah jalan sampai ke masjid, alhamdulillah, dah masuk masjid, alhamdulillah, laungan azan maghrib pun dah berkumandang, alhamdulillah. Tapi perut ni buat hal, dah tak tahan sangat. Aku ni macam mana ya? Tak tahan sangat, sama ada nak buang air kecil atau tak tahan sangat nak buang air besar. Aku boleh tahan ni. Okey, boleh tahan tak? Boleh, insya-Allah. Tetapi kalau aku tahan, solat tak khusyuk. Nak solat duduk, nak solat nak ketika duduk antara dua sujud, nak kira ketika sujud tu macam mana ketika sujud ni? Boleh tahan tak? Boleh tahan. Namun dalam hal sedemikian, kalau awak kata boleh tahan tetapi tetap memudaratkan, maka afdalnya pergi buang dulu. Pergi buang dulu. Buang air kecil tadi atau buang air besar tadi. Di mana walaupun dengan kita buang air kecil atau buang air besar sehingga kita tertinggal jemaah tadi. Ustaz, ini hanya solat 3 rakaat atau katakan solat subuh dah sampai masjid. Ini hanya solat 2 rakaat Ustaz. Kalau aku pergi toilet saja, nescaya aku akan tertinggal jemaah tadi, jemaah nanti. Maka dalam hal ini tertinggalnya jemaah disebabkan kita nak berqada hajat lebih afdal daripada kita solat dalam keadaan kita menahan buang air kecil kita, menahan buang air besar kita sehingga tak khusyuk. Berdiri kita pun habis rukuk kita cepatlah imam. Allah Akbar, nak sujud kita tak tahan. Jadi dalam hal itu awak buang air besar. Walaupun awak tertinggal solat jemaah nanti, itu lebih afdal daripada awak solat dalam keadaan menahan yang teramat sangat. Bezalah kalau nak buang air kecil, nak buang air besar tadi sekadar kebiasaan. Kalau kebiasaan macam biasa-biasalah. Sekarang kita pun kadang-kadang macam adalah nak keluar tetapi kita boleh tahan, itu tak ada apa-apa. Maksud perbincangan kita ini adalah kalau nak keluar tadi dia amat sangat, dah teramatlah sangat nak buang air kecil, teramatlah sangat nak buang air besar. Dalam hal ini, buang air kecil lebih afdal, buang air besar lebih afdal, walaupun awak tertinggal jemaah. Ini contoh para jemaah. Jadi di sini penulis mengatakan, disebabkan desakan untuk membuang air besar. Di mana Nabi selalu buang air kecil atau buang air besar, nak berqada hajat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la salata bi hadrati tu'am wala huwa yudafi'ul akhbatain. Tidak sempurna solat seseorang yang sudah tersedia makanan di hadapannya, dan demikian pula ketika sedang menahan diri untuk berqada hajat, yakni buang air kecil atau buang air besar. Dan Abu Darda menyebutkan, sebagai petanda bahawasanya seorang mengerti urusan agama dengan baik, hendaklah dia terlebih dahulu membuang hajatnya, berqada hajat, sebelum mengerjakan solat. Sehingga apabila dia sedang mengerjakan solat, maka fikirannya tenang dan penuh dengan kekhusyukan. Demikian ayat. Jadi maksudnya di sini Abu Darda mengatakan ini membezakan orang yang memahami agama dengan orang yang tak memahami agama. Orang yang tak memahami agama maksudnya yalah cepat solat, cepat, yang penting aku ni nak buang air kecil tapi cepat-cepat solat dah senang dah. Ini sikap kita ni kadang-kadang nak cepat-cepat solat, biar habis solat dah senang dah. Tetapi solat kita tak khusyuk. Solat kita tidak sempurna. Bukan demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita nak solat dengan sempurna,
nak berqada hajat, silakan qada hajat. Nanti kita dapat lakukan solat dengan sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Pada pertemuan akan datang, kita akan sambung perbincangan siapa yang lebih layak menjadi imam. Jadi kalau sekiranya kita ada orang tua, kita ada orang muda, kita ada seorang yang hafal Quran, kita ada guru pula, kita ada bapa pula kat rumah, ada suami pula, siapa nak jadi imam ya? Ini contoh. Jadi ataupun kalau kadang-kala kita ada imam masjid kita, kemudian ada tok kiai, ada orang tetamu datang, atau mufti pula datang kat masjid kita, surau kita. Selalunya Pak Imam kata, awak silakan nak jadi imam. Contohlah, kita kadang-kala ustaz-ustaz datang masjid untuk beri kuliah maghrib katakan, kemudian Pak Imam serba salah. Nak silakan Pak Ustaz ke depan ke Pak Imam ke depan. Perkara ini akan kita bincangkan nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang kita akan sambung di muka surat 21, siapa yang layak menjadi imam dan perkara-perkara yang berkait dengannya, dan siapa pula yang tak sah jadi imam. Boleh tak orang yang belum baligh menjadi imam? Kadang-kadang kita lihat ketika solat tarawih pada bulan Ramadan, kita nak kedepankan imam. Nak imam hafiz Quran ke nak tak imam hafiz Quran? Ini contoh para jemaah. Boleh tak orang perempuan menjadi imam kepada orang lelaki? Macam mana pula kalau dia ada anak dia budak kecil. Jadi dia nak ajar, nak biasakan anaknya tadi mendirikan solat. Baik tak apa ibu jadi imam, anak-anak ikut kat belakang. Bapak kerja. Jadi boleh tak si ibu tadi jadi imam? Boleh tak orang yang fasik jadi imam? Boleh tak orang yang ada tindik jadi imam? Boleh tak orang yang ada tattoo jadi imam? InsyaAllah perkara-perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sekiranya di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Baik, sebentar ya, saya tengok soalan tak. Ada soalan daripada Puan Dewi Widyastuti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya mengenai badal haji. Apakah syarat orang yang melakukan badal haji? Apakah orang yang melakukan badal haji untuk orang lain juga boleh melakukan haji untuk dirinya sendiri? Berapa orang yang boleh dititipkan kepada seseorang yang melakukan badal haji? Baik, soalannya adalah mengenai badal haji. Pertama sekali kita kena lihat apa yang dimaksudkan dengan badal haji. Badal haji itu maksudnya adalah seseorang melakukan ibadah fardu haji atas niat atas orang lain. Maksudnya kita lakukan on behalf of another person. Jadi saya labbaik Allahumma hajjan an fulan bin fulan. Ya Allah, aku melakukan ibadah fardu haji untuk katakan ibuku, untuk bapaku, fulan bin fulan dan sebagainya. Jadi kita tunaikan haji untuk seseorang lain. Apa hukum dan bagaimana halnya, bagaimana caranya, soalan-soalan yang dikemukakan. Pertama sekali, adakah wajib seseorang itu melaksanakan badal haji untuk seseorang yang telah meninggal dunia? Kita nak jawab soalan itu, kita kena tengok. Katakan contohlah Ali meninggal dunia. Kita nak tengok anaknya tadi, adakah dia wajib tunaikan fardu haji untuk arwah bapanya, atau isterinya wajib tunaikan fardu haji untuk arwah suaminya, Ali ni. Ketika hidup Ali ni, adakah dia cukup syarat tunaikan haji? Katakan Ali kalau ketika hidupnya dia memang seorang yang berkemampuan, cukup syarat tetapi dia tidak tunaikan haji, maka wajib ditunaikan haji tetapi dia tak buat. Maka nescaya ketika dia dah meninggal dunia, kita boleh tunaikan badal haji untuknya.
Akan tetapi Ali ketika hidup, dia tu hidup memang susah. Serba kekurangan. Memang tak mencukupi. Kita tahu haji itu hanya diwajibkan bagi seseorang yang telah berkemampuan. Dan Ali tak cukup syarat ketika hidup. Memandangkan Ali tak cukup syarat ketika hidup, haji tak wajib. Memandangkan haji tak wajib bagi ahli warisnya tunaikan haji untuk si Ali tadi selepas kematiannya. Itu pertama. Katakan senario pertama Ali wajib. Jadi kalau Ali wajib, macam mana nak lakukan? Jadi kita boleh melaksanakan ibadah fardu haji atas nama Ali. Siapa yang boleh lakukan? Yang paling bagus melaksanakannya adalah ahli warisnya. Sama ada anak-anak lelakinya dan sebagainya, lakukan untuk si Ali. Tetapi ada syarat. Apakah syaratnya? Orang yang nak melakukan badal haji ini, pertama sekali dia mestilah telah pun tunaikan fardu haji. Kalau dia belum tunaikan fardu haji, dia tak boleh tunaikan haji untuk orang. Dia kena tunaikan untuk dirinya dahulu. Dia dah buat haji pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada peluang untuk tunaikan haji. Kali ini dia nak tunaikan haji untuk orang lain, untuk arwah bapanya, untuk arwah ibunya, untuk kawannya atau sebagainya, dia perbolehkan. Jadi syarat pertama, dia kena telah pun tunaikan fardu haji. Baik, apakah soalan yang kedua? Apakah orang yang melakukan badal haji untuk orang yang boleh melakukan untuk dirinya sendiri? Jadi soalan kedua, boleh tak on the same time dia tunaikan haji untuk orang lain lalu dia tunaikan haji untuk dirinya? Tak boleh. Macam saya katakan, syarat pertama dia telah pun tunaikan fardu haji. Kalau dia belum tunaikan fardu haji, dia tak boleh buatkan haji badal haji untuk orang lain. Dia kena buat badal haji, dia kena tunaikan haji wajib untuk dirinya dahulu. Tahun-tahun berikutnya bolehlah dia buat badal haji untuk orang lain. Soalan yang ketiga, katakan dia pernah tunaikan haji untuk dirinya. Jadi tahun-tahun berikutnya dia nak lakukan badal haji untuk orang lain. Silakan, boleh. Persoalan, ketika dia nak lakukan badal haji itu, boleh tak dia bawa 2, 3, 4, 5, 10 nama? Jawapannya tak boleh. Seseorang itu hanya boleh bawa satu nama saja. Maksudnya dia tunaikan haji tahun ini, tahun-tahun yang lalu dia telah tunaikan haji wajib untuk diri dia. Alhamdulillah. Memandangkan dia telah tunaikan haji wajib untuk diri dia, tahun ini aku nak tunaikan haji untuk arwah bapa. Silakan. Dia tak boleh, aku tunaikan haji untuk arwah bapa Fulan bin Fulan, arwah mak Fulan bin Fulan, arwah mak Fulana binti Fulan, arwah adik Fulan bin Fulan, jiran Fulan bin Fulan, kawan seorang. Berapa nama? Saya ada satu list 10 nama. Tak boleh. Awak ketika wakaf di Arafah, awak wakaf seorang diri kat sana. Ketika awak bukan wakaf. Ketika awak berwukuf di Arafah, awak berwukuf seorang diri di sana. Ketika awak bermabit di Muzdalifah, awak bermabit di sana seorang diri. Ketika awak melakukan tawaf ifadah, awak lakukan seorang diri. Begitu juga dengan sa'i dan sebagainya. Kita lakukan badal haji hanyalah untuk satu nama sahaja, untuk satu kali haji. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga dapat kefahaman dalam bahasa lain. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.